Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, untuk kali ini kita akan buat exercise menghasilkan satu reka bentuk rumah dua tingkat dengan menggunakan Revit. Okey, saya tanpa buang masa, kita teruskan, terus start. Right. Okey, dekat sini macam kita dah tahu minggu lepas dalam kelas. Jadi kita belajar pasal dia ada model dan juga family. Kita kali ni kita nak start balik dengan new model. Okay, kita akan create pada new model. Dan macam biasa bila kita tengok pada template ni, kita takkan pakai template ni lagi. Kita terus guna yang browse dulu. Okay, kita akan browse. Kita cari default matrix. Tak kisah sama ada kita menggunakan yang generic, yang US matrix punya default matrix ataupun yang Malaysia punya default matrix. Yang penting dia default matrix. Okay, open dan pastikan kita tick pada yang project, bukan project template, project. Okay, create new project. Okay, kita klik OK. Right, so kita dah masuk. Okay, jangan delete yang 4 ni, macam biasa kita kekalkan. Kita nak try cuba untuk hasilkan bangunan ni, walaupun dia mungkin tak jadi sebiji macam ni, tapi lebih kurang macam ni lah ideanya. Kita ada Porsche kat depan untuk 3 biji kereta. Dia ada L shape nya untuk rumah lah, senang. Okay, right, so kita akan try buat pelan-pelan. Okay, mula-mula sekali kita akan set up dia punya grid line. Okay, pergi pada architecture, panel architecture, saya klik pada grid, shortcut dia GR. Ok, saya start dengan bahagian kiri. Saya klik kiri bawah dan saya naikkan ke atas. Ok, dan anggaran saja dulu satu. Dan kemudiannya saya just klik lagi pada garisan yang sama, naikkan ke atas tanpa ada saiz lagi. Kita akan tentukan saiz dia nanti. Ok, 2 3 4 5 6 7. Alright, ada 7 semua. Dan kemudiannya kita akan klik daripada kanan ke kiri pula macam ni. Dan saya klik pada nombor, saya tekan escape sekejap, saya klik pada nombor, saya gantikan dengan huruf A, capital A. Baru saya continue balik untuk next grid, B, C dan D. Ok, bila dah dapat macam ni, baru kita akan buat dia punya jarak dia. Okay, caranya saya klik pada grid yang pertama, grid 1. Dia keluarkan satu dimension yang macam ni. Okay, kita boleh nampak saya tekan pada grid yang nombor 2 pula. Okay, grid nombor 1 ni saya nak dia punya jarak dia 5 meter, 5000. Okay, saya klik pada grid yang ketiga, dia akan keluarkan jarak bagi grid 2, 3, 3, 4. Okay, jadi saya akan klik dekat yang 2 ke 3 ni. Okay, tadi 3 meter, yang ini tadi 5 meter, yang ini 2.5 meter, iaitu 2500. Okay, 2500. Saya klik pada grid berikutnya, iaitu grid keempat. Baru saya boleh adjust yang untuk yang bahagian ini dia 2, 3 ke 4. Saya nak ni tadi mula-mula 5, kemudian 2,5, yang ini 4 meter. Okay, 4000 mm. Saya klik sini pula, yang ni 2,5 balik, 2500. Okay, yang ini 3 meter. Sorry, saya tak boleh buat macam tu, saya kena klik dekat sini. Okay, 3 meter sama dengan 3000 mm. Saya klik pada grid yang ketujuh. Last sekali, ini adalah 5 meter. Okay, alright. Saya letakkan siap-siap ni supaya student boleh nampak Sekejap. Saya betulkan ni dulu. Okay, A ke B, yang ni 5 meter. B ke C. Okay, ni saya duduk dekat C, baru saya boleh adjust yang B.
Ini pun 5 meter. Saya duduk dekat D, baru saya boleh adjust sini. Ini pun 5 meter. Okay, jarak dia 5 meter, 5 meter, 5 meter. Sorry, ada lagi satu sebenarnya. Saya terlepas pandang. Grid yang terakhir iaitu 5 meter juga. Right. Yang E punya. A, B, C, D, E. Okay, cantik. Saya masukkan dia punya view dimension, modify. Okay, ni align dimension. Saya masukkan di sini. Total dia 22. Kalau satu-satu saya klik je pada setiap grid ni untuk dapatkan dia punya dimension. Okey. 5,000, 2,500, 4,000, 2,500, 3,000, 5,000. Okey. Sama dengan yang ni juga. Overall dia saya klik macam ni, saya klik kat luar dia dapat 2,000 mm. Saya klik dekat setiap satu, semuanya jarak 5,000 mm. Okey, kita dah set upkan dia punya grid. Kemudiannya kita nak set upkan dekat dia punya elevation. Okey, kali ni elevation dia macam ni. Kita kena klik dekat mana-mana elevation sampai dia jadi bone. Sama dia saya ambil ni, saya ambil east elevation. Kemudian saya naikkan. Okey, ni saya klik dan saya naikkan ni sikit, bagi dia jarak sikit. Yang ni pun saya jarakkan ke kanan sikit bagi cantik. Okey, saya akan levelkan dulu yang ini. Saya tambah lagi 2 level dengan cara klik pada architecture, level, dan saya tambahkan lagi 2 level. Jarak dia jadi kita tentukan dia, kita akan adjust. Okey, right, macam ni. Kemudiannya kita rename, double klik pada level 1, rename dia sebagai 01 ground level. Alright, ground level ni kosong lah. Would you like to rename? Yes. Okay. Level 2 02 ground floor. Okay. Yes. Dan 4,000 ditukarkan kepada 450. Enter. Okay, kemudiannya kita akan nampak macam dia overlap di sini. Jadi saya klik pada garisan yang ground floor 02 ni. Pasal tak ada satu simbol yang kecil je, dia macam Z gini, add elbow. Jadi saya akan klik add elbow ni, dan saya ambil satu pin biru ni untuk saya naikkan dia kat atas bagi dia cantik sikit lah. Kalau tak dia overlap. Ok, next level 3 saya letakkan, saya rename level 3 sebagai 03 first floor. Right, first floor. Dan jaraknya saya tukarkan kepada apa tadi, 4,500, 3,300. Right. Okay, 3,300. Berapa jaraknya? Di sini 2850. Boleh lah satu tingkat 2850. Okay, next yang level 4 saya rename sebagai 04 top beam level. Alright. Dan dia punya jarak dia 6200. Okay, kita tengok dulu. Anggaran sini 29. Okay, cantik. Lebih kurang. Okay, kemudiannya bila dah jadi macam ni, bolehlah kita mulakan untuk membuat kita punya bangunan. Okay, bangunan kita macam mana? Saya tunjuk di sini. Lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam ni. Not exactly lah, tapi lebih kurang macam ni ideanya. Inspirasi untuk kita punya rumah 2 tingkat kita. Alright. Saya pergi balik pada ground level. Okay, 01 ground level 01. Kemudian saya tengok dekat ground floor 02. Ground floor 02 ada grid tapi tak ada dimension. Sama dengan 03 first floor, ada grid tapi tak ada dimension. Saya pergi balik pada ground level, saya select macam ni. Kemudian saya tekan filter. Kalau kita terselect semua pun tak apa, so terselect banyak, tekan filter,
saya check saya hanya check untuk dimension saja. Klik apply ataupun OK, dan kita tekan button copy to clipboard yang ni. Saya tekan paste align to selected view. Saya select ni, saya tekan control ni, 02, 03, 04. Saya nak ini. Yang ni pun boleh juga ni, dekat reflected ceiling fan ni. Saya letak je, siap, senang. Ok, saya tekan OK. So dia akan copykan dekat yang lain. Macam ni lah, senang sikit. Ok, 01 ground level. Pastikan kita aktif kat sini dengan cara kita nampak dia boldkan dia punya tulisan. Kita akan buat dia punya wall. Ok, start buat wall, senang je. Kita klik pada wall. Dan ini basic wall generic 200mm. Saya nak pakai 100.5. Saya tengok kat sini ada tak 100.5? Tak ada. Jadi kita akan create yang baru. Ok, jadi kita create yang baru. Cara dia, kita klik pada edit type. Klik pada edit type. Dan saya tekan duplicate. Jangan rename duplicate dulu. Saya duplicate sebagai 150mm. Right, dua ni saya buang. Ok, tekan ok. Kemudiannya yang kita tukar ni baru dia punya nama. Dia punya dimension masih lagi, jarak dia masih lagi 200mm. Kita kena tekan pada edit structure ni. Ok, dan dekat nilaian thickness 200 ni tukarkan kepada 100.5. Ok, saya tekan ok. Dan kita tengok width dia dah jadi 100.5. Kita tekan ok. Right, kita dah menggunakan basic wall generic 100.5mm. Ok, saya klik pada wall ni. Untuk sebelum saya start, saya kena pastikan green tab dia disemak dulu. Sekarang ni dia punya bermula dekat base constraint ground level. Ok, right, 01. Top constraint dia unconnected. Saya saya klik pada sini, unconnected. Tukarkan kepada first floor. Ok, 03 up to first floor. Sini pun boleh, tukar kat sini pun boleh. Ok, dan wall center line, chain. Lepas tu saya klik start daripada A1. Saya pergi sampai ujung, sampai A7. Dan saya turun ke E7. Saya pergi ke E6, D6. Ok, D6, D5, kemudian C5, dan saya terus pergi pada C1. Akhir sekali kita tutup dia balik semula kepada A1. Ok, saya tukarkan shaded. Senang sikit nampak. Macam ni lah rupa kita punya wall untuk yang tingkat bawah. Ok, kita dah buat wall untuk tingkat bawah. Kita buat dia punya floor pula. Ok, floor dia kita akan klik pada architecture. Kita klik pada floor architectural. Dan saya pastikan dia duduk level ni pada ground. Sepatutnya duduk dekat ground floor 02. Walaupun saya tengah berada di ground level, saya boleh melukis untuk ground floor. Caranya, pastikan kita rename dia punya level ni. Bukan rename, kita select ground floor. Alright, select ground floor 02. Saya nak lukis tu dekat 02. Ok, untuk buat wall, dia ada banyak pilihan. Kita boleh start dengan line, buat rectangle dan sebagainya. Saya suka pilih pick wall. Nampak macam expert. Right, klik pick wall. Saya duduk dekat wall. Saya tekan tab. Ok, pasal tak, bila kita tekan tab, dia akan select semua sekali. Saya klik dia. Ok, katakan ada setengah student, dia punya ni garisan merah, dia duduk dekat luar pada line ni. Dia duduk sebelah luar. Tekan dekat sini, flip dia untuk ambil bahagian dalam. Ok, bila dah macam ni, kita tekan mode right. Dia tanya, the floor roof overlap the highlighted wall. Would you like to join geometry and cut the overlapping? Saya pilih no. Right, ok, cantik. Tak ada apa. Dia tanya nak attach ke tak. Kalau attach, nanti dia nampak berlubang dekat dinding tu. Ok, next kita pergi ke first floor. Dekat first floor, kita buat dia punya wall keliling tu. Boleh.
Yang ni caranya kita akan start dengan wall. Kita masih lagi pakai 150. Saya start dengan A1. Oh sorry, ni lagi sekali silap saya. Tekan ni dan pastikan kita tengok dulu. Dia start dekat first floor dan dia ending dekat top beam level, right? Jangan ambil yang unconnected Okay, kita start dekat sini A1, pergi pada A7, kita turun bawah, pergi pada E7, kita pergi dekat E5 dan terus pergi pada C5, dia jadi L terus pergi pada C1 dan juga A1, right? Shaded macam ni. Ini yang dekat first floor level. Okay, pastikan dia bold dekat first floor level kita sedang berada di first floor level. Macam ni lah rupanya. Okay, jangan lupa tekan save dulu. Sekarang ni kita tak save lagi. Kita pergi pada button yang file ni, tekan save as project. Saya letak dekat saya punya desktop dan saya rename sebagai ni saya punya cara rename saya rasa bagus kalau kita semua boleh ikut macam ni. Kalau awak semua boleh letakkan nombor matrik terakhir awak, macam F something, F1010 ke kan, dash ataupun space je senang. Okay, space lagi senang. Rename ni kita letakkan nama ni macam ni senang. Bungalow space tarikh hari ni. Hari ni 24 bulan. Okay, 24 Mac 2022. Supaya kita sentiasa tahulah. Sebelum saya tekan save, saya tekan option. Okay, maximum backup ada 20. Saya prefer satu saja. Kalau tak nanti berat lah saya punya PC, right? Dan saya tekan save. Okay, ni nombor matrik awak yang tak hilang saya punya dah tak ada nombor matrik, jadi saya belasah je lah saya F0007 baru James Bond right, tekan save. Next saya tengok 3D jap. Okay, dah jadi macam ni. Macam ni lah rupanya untuk starting. Kembali pada ground floor. Okay, tadi kita dah buat lantai dekat ground floor. Kita nak buat lantai dekat first floor pula. Okay, lantai kat first floor. First floor architectural. Saya macam biasa pick wall, saya tab dan saya tekan. Kalau sekali tekan tab tak idea apa, awak tekan dulu kat luar ni sekali. Okay, right, kat mana-mana ni ruang kosong ni, baru tekan tab sini. Hover mouse, tekan tab, dia tag, tekan sekali. Okay, sekarang ni dia select yang luar, saya nak dia ke dalam, saya flip dia, right, dan saya tekan okay, mode right. Dia tanya would you like walls that go up to this floor's level to attach to its bottom. Saya pilih no, right. Kalau pilih no, dia jadi macam ni dekat wall ni dia tak keluarkan. Wall ni kira tak kacau kita punya lantai tak kacau wall. Letak nanti dia jadi berbirat kat sini. Bukan berbirat, sorry, dia ada bergaris kan, dia attach. Kalau kita ada sambung dengan beam yang structural, memang kebiasaannya kita akan attach supaya ruang tu diisi oleh beam. Okay. BEAM, beam ni. Okay, right. Okay, saya kembali kepada ground 02, ground floor. Okay, kita pergi pada 02, ground floor. 02, ground floor. Saya nak buat wall sebenarnya sekarang ni. Saya nak buat wall dalam dia pula. Untuk yang ni, saya start buat macam ni dulu. Saya tekan wall, saya tutup sini. Okay, grid. Kita buat wall pada grid. Pastikan dia sampai level first floor Okay, 02 ke 03 saja. 02 ke 03 saja. Okay, saya buat satu line di sini, grid 2. Kemudiannya sini grid 5. Okay, right, daripada A5 ke B5 saya pergi ke dari B5 ke B6.
kemudiannya naik ke A6. Alright, macam ni. Ini pun macam ni juga. Alright, B6 ke C6, C6 ke C7. Okay, jadi macam ni. Sini satu, sini satu, sini satu. Alright. Okay, next saya naik ke tingkat atas, iaitu first floor. First floor saya buatkan lagi wall untuk bahagian dalam dia pula. Masih lagi pakai 150 dan pastikan dia stop dekat height dia sehingga 04 untuk top beam level. Saya buatkan lagi sama juga macam dekat bawah, grid nombor 2. Right. Kemudiannya yang ni dia saya buatkan satu line belahkan supaya dapat bilik sini. Okey. Dan saya nak buat toilet. Okey, caranya saya anggarkan dalam 170 okey. 18 okey, 1800 jarak dia. Saya klik dekat sini. Right. Yang ini pula saya ambil dalam 2500. Okey, cantik. Okey, macam ni. Jadi saya nak mirrorkan yang ni. Saya select wall ni. Saya pilih button ni, align, sebelah dia. Ada mirror tak? Ada mirror kan? Mirror peak axis. Okay. Saya ambil axis yang sini, dia akan mirrorkan ke sini. Tak payah draw 2 kali kan? Senang, jimat masa. Kemudian next, saya nak wall tu dekat sini pula. Sama macam dekat bawah lah sebenarnya. Wall tu dari sini dekat B5 sampai A5 sampai B5, B5 sampai B6, B6 naik balik ke A6. Dan saya buatkan bilik lah sini sama macam bawah juga. B6 ke C6, saya tutup dia sampai C7. Okay, right. Saya buatkan lagi satu bilik, C6 ke D6, D6 ke D7. Right. Dan saya tutupkan macam ni, D6 ke D5. Okay, D6 ke D5. Jadi macam ni lah dia punya ni. Saya buangkan sekejap. Macam ni lah. Okay. Alright. Tingkat bawah saya pergi pada ground floor 02. Dah siap, dah ada. Okay. Ground floor dah ada dalam, first floor pun dah ada dalam. Kita tengok sikit. Okay, dah jadi macam ni. Okay, kita teruskan sikit lagi. Lebih kurang kita try buat dia punya tiang pula. Okay, tiang ground floor. Okay, saya duduk dekat ground level 01 ground level. Kemudian saya pilih architecture, column architectural. Okay, dekat sini size yang standard ada 3 jenis, 457.475, 475.610, 610.610. Okay, saya nak buat yang baru, jadi saya klik pada edit type. Macam biasa, bila saya nak create yang baru, saya kena duplicate. Saya rename sebagai yang ni kita buat saiz dia berapa lah, 2.5 kira. Kita buat 2.5 250 darab 250. Okay, tekan OK. Kemudiannya kita rename tu yang nama saja. Kita kena betulkan dekat dia punya dimension ni. Depth dengan width dia jadikan 250 dan width dia pun jadi 250. Klik OK. Alright, so kita dah boleh gunakan kolom yang baru kita, 250 darab 250. Caranya senang. Saya pilih ketinggian dia, height dia sehingga top beam level. Okay, saya letak pada setiap grid, tapi saya reservekan yang kosong tu kat sini. Sini saya biar kosong. Yang ada dinding saya letak. Okay, macam ni. Satu letak kat tengah-tengah. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ni saya tinggalkan kosong.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, alright, 18, 19, 20, 21, okay, 22, 23. Sini pun saya nak 20, perlu tak? 24, alright, 4. Sini kita buat kat sini je, okay. D1, D2, D3, E1, E2, E3. Right. Ni perlu tak ni 1, 2, 3. Cukup. Tak payah. Okay, terhut dulu, tak payah lagi. Okay, saya tengok dekat 3D di sini. Touch pula tak ada kan. Pergi balik pada ground level, kita tambah lagi. Kita ngam-ngam kasih habis lah. Yang ni kolom architectural saya letak juga kat sini, yang sini dan yang sini. Okey, sekarang ni yang 3D ni kita nampak kat sini, yang berada di luar ni saya select dia. Okay, saya select yang berada di luar ni, saya tekan control dan saya select yang ada kat luar ni. Saya turunkan dia punya top level dia daripada 04 ke first floor saja, 03. Saya tukar je, dia alih gerak je mouse ni, tapi tidak apply terus macam ni. Okay, right. Jadinya setelah dapat macam ni, kita teruskan dengan roof dulu, right. Kita teruskan roof dulu ke tak payah roof lagi, kita buat tangga dulu lah. Roof last sekali, right. Okay, kita buat tangga baru kita buat roof. Okay, sekarang dah 27 minit, right. Kita buat tangga, kita buat roof. Tangga macam ni cara nak buat? Okay, kita start buat tangga dulu Oh sorry, tak biasa buat tangga. Kita buat lantai luar dulu sekejap. Okay, pergi pada ground floor. Okay, 02 ground floor. Kita buat lantai luar ni kejap. Caranya macam buat lantai tadi, tekan floor, dekat 02 ground floor. Saya ambil floor dan saya ambil yang ini, pick wall. Saya pick dulu wall yang ni, 1, 2, pastikan dia duduk yang garisan luar ni, 3, 4. Okay, sini 1, 2, 3, 4. Kemudiannya saya ambil garisan line, saya create line daripada ujung ni. Okay, yang saya klik ni pastikan dia bertemu sehingga sini, center sini, midpoint center, iaitu pada E4. Saya pergi pada D4 dan saya pergi pada D1 tengah-tengah. Saya tutup dia. Okay, pastikan dia bertemu jadi macam polyline macam ni. Dia tutup macam ni. Bila kita klik right, dia akan jadi wall. Kemudian dia tanya wall overlap, saya pilih no. Okay, kita tengok. Okay, dah ada wall macam tu. Macam orang kata dia punya macam beranda style. Okay, right. Kemudiannya kita buatkan bumbung pula. Tak nak bumbung ni, kita buat stair dulu, tangga. Okay, macam mana buat tangga? Pergi pada ground floor 02. Kita nak buat tangga kat sini sebenarnya. Saya tengok balik gambar Okay, ni gambarnya. Dia tangga kat sini. Lebih kurang macam ni lah anggaran. Dia tak semestinya kena sebiji kan, tapi lebih kurang Okay, tangga kat sini. Right. Saya createkan tangga. Stairs. Okay, caranya kita klik pada sini, stairs. Okay, klik pada stairs. Dan kita sedang berada di 02 ground floor. Base level start kat 02 dan dia punya top level dia dekat 03. Okay, so dia punya offset dia tak ada, maintain. Run bukan dekat center tapi dekat left.
Saya nak pilih left sebab saya nak start dari sini. Okey, actual run width saya jadikan dia 1200, 1002. Okey, automatic landing, yes. Right. Kemudiannya saya akan start melukis. Okey, kat sini dia tanya desired number, dimension. Saya nak tangga ni ada 20. Okey, 20. Jadi dia beritahu riser dia 142, thread dia punya pemijak dia tu 250, cantik. Asalkan pemijak ni lebih daripada 225 dan riser dia kurang daripada 1.6 something untuk UBL. Okey, so saya start dengan kat sini. Okey, perasan tak grid B4 ni saya berada pada grid yang keempat, dan daripada B4 saya ambil jarak 1200, 1002. Saya klik sekali kat sini, saya naik ke atas. Atau awak akan nampak dia tulis kat situ. Perasan tak dia di sini? Okey, dia akan nampak ada 9 riser created, ada ni 10 risers created, 10 remaining. Sampai macam ni, 10 risers created, 10 remaining, saya klik dia. Tap. Okey, klik. Kemudian ni saya gerakkan mouse saya ni ke bahagian kanan sana pula, sebab tadi kita nak buat dia run left kan. Saya tak boleh start kat sini, saya kena start dekat sini. Okey, pastikan dia berada ada dash line warna biru ni. Saya duduk sini kat wall sini, saya klik dan habiskan baki lagi 10 macam ni. Right. Jadilah tangga kita. Saya select tangga ni. Sorry, saya select mati pula. Saya filter, saya ambil tangga saja. Run. Sekejap. Tak apa. Saya klik OK dulu. OK dulu kan. Ni OK. Mode right, settle. OK. Kemudian ni dia cakap the rate is not continuous. OK, break, tak ada hal. Right, dia just bagi tahu. Kita tengok 3D. Tangga kita dah ada, tapi dia tersorok dengan lantai. OK, apa kita kena buat kat sini? Kita kena klik pada ground floor. OK, 02. Sini saya nak buat dia punya shaft. Saya pilih dua cara. Satu, saya boleh adjust dia punya floor, buang dia punya bahagian ini, ataupun saya boleh gunakan shaft. Okay, saya nak gunakan shaft ni. Okay, shaft opening. Dekat architecture ada shaft opening. Saya klik pada shaft, SHAFT. Right, saya tekan pada shaft ni. Saya buat rectangle dia bermula daripada tengah sini sampailah ke ujung tangga ni. Right, jadi bila dari sini saya tekan right. Kita tengok dekat 3D. Okay, dia dah berlubang lah. Okay, shaft ni kalau kita hover dia akan keluarkan petak kotak shaft tu. Saya boleh turunkan sikit ke bawah lah. Kalau tak dia dengan bumbung-bumbung kita tembus kan. Okay, kita cuma nak tembuskan lantai tu je. Okay, kat sini kita dapat tengok tangga dia dah cantik dah. Okay dah. Tapi railing dia macam ni lah. Saya select railing, saya tekan control, saya select dua-dua. Saya tukarkan railing dia kepada jenis pipe. Terus saya main pipe. Saya sini lebih cantik lah. Okay, right. Dan dia punya tangga dia, kalau awak klik tangga, dia keluar kat sini assemble stairs. Yang standard dia keluarkan yang ini, yang industri punya, ataupun 190mm max riser ni kan. Saya tukarkan kepada monolithic stairs. Okay, monolithic stairs. Dan saya betulkan balik desired number kepada 20. Alright. Okay, jadilah macam tu. Oh, cantik, oh ngam. Okay, saya nak buat adjustment sikit kat sini. Lantai untuk tingkat atas, saya pergi pada first floor. Saya tak nak dia habis sini, saya nak buat dia ada void kat sini. Jadi caranya, saya select, saya pergi pada betul-betul bucu order, ada punya border macam ni. Tekan tab. Okay,
Macam tak, setiap kali tekan tab, dekat bahagian sini akan bagi tahu kita apa benda yang kita tengah select untuk tab. Okay, saya tekan tab. Tab lagi, saya nak cari generate floor. Okay, floor generate, right. Saya klik dia, baru saya klik. Tadi saya tekan tab, saya klik dia. Saya tekan edit boundary. Jadi saya boleh edit boundary ni. Boundary ni saya edit dia, caranya saya buatkan satu line. Line tu daripada tengah-tengah sini. Ini saya nak sampai betul-betul dekat ending sini. Okey. Kemudian macam ni sampai dekat tengah ni balik, grid yang 4 tadi, grid 2 ni grid 4. Saya naik balik di sini. Alright, sampai bertemu kan. Jadi saya nak trim ni. Bila nak trim yang ni, dia tak boleh direct trim, dia kena split dulu. Dia split element, shortcut dia SL. Saya split tengah dia, dan kemudian ni saya gunakan trim, TR untuk trim. Okey, trim. Saya trim yang ni, saya select pada yang saya nak kekalkan. Yang ni pun sama, yang saya nak kekalkan. Automatic dia akan trim yang ni. Okey, bila saya finish mode, saya pilih no juga. Would like to wall attach, tak nak. Okey, pasal tak wall tu dia jadi macam ni je. Dan saya tengok dekat 3D, ada void sini. Ni saya nak. Okey, ni yang best. Okey, so sini akan jadi double volume lah. Okey, last sebelum kita settlekan, kita untuk ni kita akan buat bersiri. Siri yang pertama ni kita buatkan yang ini dulu, basic dulu. Pintu tingkap masuk nanti. Kita buat yang ni dulu. Dan kemudiannya kita buatkan bumbung dia sekejap. Okey, bumbung dia caranya pergi pada top beam level. Oh, tak nampak, tak apa. Kita pergi pada first floor, 03 first floor. Okey, apa saya buat? Saya klik dekat roof by footprint. Okey, basic roof ni saya tukarkan kepada saiz yang 125. Dan saya tukar kat overhang, saya buat dia sebagai apa yang cantik 800 kita tukar. Saya ambil 800. Dia 6.5 ke 900 kan. Okey, 800. Alright, 800. Dan saya pilih pick wall. Okay, saya pergi pada wall, saya pick dia 1 2 3. Saya pick wall yang bahagian luar ni sampai sini. Okey, dan saya finish edit mode. Okey, cumanya tadi kita buat roof ni dekat base level 03. Saya klik yang ini, saya tukarkan kepada 04. Jadi tak nampak. Dekat first floor kita tak boleh nampak roof tu. Dia hanya akan nampak dekat top beam level saja. Okey. Jadi dekat top beam level ni, roof ni tak sepatutnya bentuk macam ni. Dia kena nampak penuh lah drawing ni kan. Sebab ni ada cut. Jadi cara edit, kita kena edit view ni dekat floor plan punya properties. Klik pada, scroll down sikit, klik pada view range. Okay, edit view range. View range dia kita tukarkan top dia kepada 5000. Dia punya cut plane dia pun kepada 5000. Kita tekan apply. Right, barulah dia punya roof tu nampak. Right. Kemudiannya kita akan pergi pada ground floor. Okay, pasal tak kat sini ada first floor. Kita pergi first floor pasal kita tak nampak pun petak untuk kolom. Kita pergi balik pada ground floor. Kita akan buat kat sini roof, tapi kita letakkan dia pada first floor dengan cara klik roof by footprint. Saya ambil overhang 800 juga, tapi kali ni saya buat rectangle. Okay, rectangle ni daripada klik je kat tengah-tengah ni. Tak jadi sekejap. Rectangle, dia punya offset dia tukarkan jadi 800. Okay, klik pada tengah-tengah kolom, dia terus keluarkan offset. Ni senang. Okay, sampai ke E1. Okay, macam ni. Kemudiannya saya tekan right. Okay, finish edit mode. Okay, yang ni tak apa. Yang ni ceritanya sebenarnya saya nak klik dia balik. Saya tekan edit footprint dan saya buang dia punya slope. Saya select dia balik. Define slope ni saya buang dia.
Okay, jadi saya klik OK. Saya nak dia flat dulu kan. Jadilah 3D macam ni. Okay, ni sorry, ini kena naikkan daripada ground floor ke first floor. Okay, cantik. Okay, jadi untuk ini cuba settlekan ni dululah. Okay, untuk siri yang ni next kita akan tambah lagi dia punya wall, dia punya tingkap. Kita edit wall, properties dan sebagainya sampai siap. Okay, right. Bye.